Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turkiye, kerajaan serta rakyat Republik Turkiye bersempena dengan Hari Republik Turkiye. Peranan media sosial penting sebagai platform penyampaian mesej dakwah dalam era digital masa kini. Perkara tersebut ditekankan semasa program mentoring da'i yang merupakan platform bagi para da'i berinteraksi dengan ulama. Ceramah khas bertajuk Dakwah dan Media Sosial, Peluang dan Cabaran merupakan antara pengisian program berkenaan. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Usman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Program memfokuskan kepada cabaran dan peluang yang ada dalam menggunakan media sosial sebagai alat penyebaran dakwah. Terima kasih kepada pihak kerajaan di Brunei. Dianjurkan oleh Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian penyebaran dakwah sehingga hari ini, program disertai 200 pegawai dan da'i Kementerian Hal Ehwal Ugama dan jabatan-jabatan di bawahnya. Acara diadakan di Pusat Dakwah Islamiah. Persatuan Sokongan Selepas Penjagaan AFSA kini mempunyai bangunan ibu pejabat sendiri. Perasmian bangunan AFSA berlangsung petang kemarin di Jalan Kebangsaan. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Bangunan tersebut menempatkan pentadbiran dan pengurusan persatuan yang turut berfungsi sebagai pusat bagi mengendalikan pelbagai aktiviti dan rancangan membantu dan menyokong para rakan seliaan. Beberapa kemudahan turut terdapat dalam bangunan tersebut, antaranya kelas hafazan Al-Quran, kelas masakan, rumah hijau dan bengkel pertukangan kayu. Pendekatan menggunapakai ekonomi berkeliling bukan sahaja dapat membantu kemampanan, bahkan dapat mewujudkan peluang-peluang pekerjaan dan menggalakkan inovasi dalam teknologi hijau. Ia jelas Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan penting apabila negara berhadapan cabaran-cabaran seperti kebergantungan ke atas tenaga yang tidak boleh diperbaharui, perubahan iklim global, kelemahan peraturan atau piawaian antarabangsa bagi amalan-amalan kitaran serta penghadan infrastruktur dan teknologi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin berucap demikian pada ucap tama Forum Ekonomi Mampan Brunei 2024. Yang Berhormat berkata negara Brunei Darussalam berada pada kedudukan yang baik untuk membangunkan industri pelancongan, memandangkan negara mempunyai kepelbagaian bio dan kaya dengan sumber budaya yang unik. Membangunkan kemudahan mesra pelancong, membantu meminimumkan kesan kepada alam sekitar dan menarik minat pengembara yang mementingkan alam sekitar. I'd like to emphasize that private sector also play a vital role with local companies adopting sustainable business models that prioritize resource efficiency in waste reduction. Dihadiri oleh lebih 130 peserta wakil pihak-pihak berkepentingan, forum membincangkan langkah membangunkan ekonomi berkeliling Brunei dan menyumbang kepada mencapai matlamat pembangunan mampan. Forum diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah Bandar Seri Begawan dan dianjurkan oleh Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN dan APEC Brunei Darussalam dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi.
Forum Ekonomi Mampan Brunei 2024 turut menampilkan pandangan praktikal daripada beberapa pakar dan pemimpin industri, antaranya daripada wakil PBB Global Compact Malaysia dan Brunei serta syarikat penyedia teknologi iklim Jejakin Indonesia. Tan Ziying, Ketua Ahli Perhubungan dari PBB Global Compact Malaysia dan Brunei dalam pembentangannya mengongsikan 6 langkah rangka kerja bagi perniagaan melaksanakan amalan Mampan. Sementara Arfan Alanda, Ketua Pegawai Eksekutif Jejakin, mengongsikan beberapa strategi bagi setiap pertubuhan yang memulakan perjalanan kemampanannya. Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama malam tadi mengadakan ceramah khas bertajuk Keluarga Bahagia Tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jamiah Hasanul Bolkiah, Kampung Kiarong. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Ceramah khas yang disampaikan oleh Ustazah Asma Harun, penceramah Malaysia, antara lain menekankan pentingnya mengikuti sunnah dan teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membina keluarga yang bahagia dan harmoni. Keduanya akan bertanggungjawab. Jadi salah kalau seorang isteri kata awak akan bertanggungjawab, awak akan disolat, awak akan dihisap. Jabatan Daerah Belayat akan mengadakan 3 majlis pengundian dan pemilihan bagi calon penghulu mukim dan ketua kampung dalam masa terdekat. Justru penduduk kampung, warga negara dan penduduk tetap yang berkenaan diseru bertanggungjawab dan menjalankan hak masing-masing untuk mendaftar dan mengundi pada tarikh yang ditetapkan. Seruan tersebut disuarakan dalam sidang media. Ini adalah bagi memastikan calon yang terpilih nanti adalah benar-benar calon yang dapat menerjui kampung-kampung berkenaan dengan jayanya. Pengundian dan pemilihan calon di kawasan Mukim Sukang diadakan pada 10 November. Bagi kawasan Kampung Mumung A akan diadakan pada 17 November dan kawasan Kampung Pandansi pada 1 Disember. Usaha Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa memperkukuh program akademik yang sedia ada agar selaras dengan piawaian antarabangsa dan keperluan semasa telah meningkatkan pencapaian institusi berkenaan dan mendapat pengiktirafan dari The World University Rankings for Innovation WURI. Menurut Pengarah Pejabat Perancangan dan Pembangunan Strategik Yunisa, pencapaian tersebut mendorong Yunisa untuk memastikan kualiti pendidikan yang ditawarkan dan menjadi pemangkin kepada pembangunan ummah. Yunisa tambahnya juga terus berusaha memperkukuh jati diri para graduan melalui program dan aktiviti dijalankan serta pembudayaan integriti di institusi pendidikan tinggi. Melalui Pejabat Perancangan dan Pembangunan Strategik akan cuba mendapatkan akreditasi untuk menambah nilai program-program yang sedia ada. Selain itu, pelbagai program pengantarabangsa yang rancak dijalankan seperti program mobiliti, kerjasama dengan institusi luar dalam penyelidikan dan penerbitan yang inovatif dan berimpak tinggi dan sebagainya. Sokongan keluarga menjadi kekuatan kepada seorang kanser survivor dalam mengharungi cabaran ketika didiagnos dengan penyakit tersebut. Dayang Norainah binti Haji Jair hanya dengan berusaha mendapatkan rawatan dan bertawakal kepada Allah meningkatkan semangatnya untuk terus cekal dan tabah menghadapinya. Di samping itu, semangat tidak mudah menyerah menjadi pilihan terbaiknya dalam meneruskan kehidupan. Awal tahun 2014 selepas saya membuat prosedur biopsi, jawapannya kebetulan itu disahkan kanser yang early stage. Okay. Doktor saya telah berbincang dengan doktor apa yang akan sepatutnya saya jalani atau membuat rawatan selanjutnya atau membuat surgery atau membuat treatment.
Selepas saya berbincang dengan suami dan keluarga saya telah mengambil keputusan untuk membuat pembedahan untuk membuang ketulan tersebut. Selepas saya sudah recover, doktor seterusnya menasihatkan saya membuat rawatan radioterapi. Dengan sikap berwaspada dan mengambil berat tentang kesihatan sendiri, Dayang Nurainah berjaya mengesan kanser payudara yang dihadapinya pada peringkat awal. Dengan semangat yang tinggi serta sokongan keluarga, Dayang Nurainah kini berjaya menjalani aktiviti hariannya bekerja dan menjadi duta pesakit kanser. Seorang lelaki tempatan dijatuhkan hukuman atas 5 pertuduhan di bawah Bab 165 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 yang disabitkan bersalah pada 12 Oktober lalu. Penyiasatan Biro Mencegah Rasuah mendapati defendant Seruji bin Haji Setia telah mendapatkan untuk dirinya barang-barang bernilai iaitu kapet, sarung sofa, sarung kerusi kereta daripada pengurus urusan Dai Cham Deko Sendirian Berhad dan wang tunai RM100 daripada pengurus BT Employment Agency dalam 5 kejadian berlainan. Semasa menjatuhkan hukuman, Yang Arif Magistrate Kanan Hajah Azrimah binti Haji Abdul Rahman menekankan penjawat awam adalah asas kepada pentadbiran kerajaan yang kukuh. Akan tetapi, rasuah telah merosakkannya, melemahkan integriti institusi kerajaan di negara Brunei Darussalam. Defendant dalam tugasnya sebagai Ketua Pegawai Kanan Immigration pada waktu tersebut dianggap oleh mahkamah sebagai faktor yang menjadikannya lebih berat disebabkan jawatan sedemikian adalah dijangka untuk mengekalkan standard integriti yang tinggi dan menjadi role model. Mahkamah mengambil maklum bahawa penyalahgunaan kuasanya sebagai Ketua Bahagian PAS Kerja dengan memberikan layanan istimewa kepada pemilik perniagaan dan agensi pekerjaan tertentu telah menyebabkan kurangnya keyakinan awam dan menunjukkan contoh yang tidak baik kepada orang bawahannya. Defendant dijatuhkan hukuman penjara 18 bulan bagi pertuduhan 1 hingga 5 di bawah Bab 165 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Mahkamah memerintahkan supaya hukuman bagi pertuduhan 1 hingga 4 berjalan secara serentak dan secara berturut-turut bagi pertuduhan kelima. Dengan ini menjadikan keseluruhan hukuman penjara 3 tahun. Hukuman diperintahkan bermula pada hari dia direman berikutan sabitannya pada 12 Oktober 2024. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Hajah Rozaimah binti Haji Abdul Rahman, Ahmad Firdaus bin Muhammad dan Radin Abdul Malik Wafri bin Radin Mas Muhammad Sufri. Defendant diwakili oleh Peguam Bela Ahmad Basuni bin Haji Abbas, Abraham Davidson & Co. 10 buah agensi pelancongan diberikan kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej haji dan pakej umrah menggunakan visa umrah bagi tempoh 3 tahun bermula 1446 Hijrah hingga 1448 Hijrah. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Urusan Haji memaklumkan agensi pelancongan tersebut ialah Syarikat Al-Hijrah Travel and Tour Sendirian Berhad, Syarikat As-Safa Travel and Tour Sendirian Berhad, Syarikat At-Taqwa Travel Tour Sendirian Berhad, Syarikat Balureh Travel Sendirian Berhad, Syarikat Continental Yachting Sendirian Berhad, Syarikat Darul Ihsan Travel Sendirian Berhad, Syarikat Darussalam Services Sendirian Berhad, Syarikat Raudah Al-Amin Sendirian Berhad, Syarikat Strait Centrals Agency Sendirian Berhad dan Syarikat Titian Travel and Tour Sendirian Berhad. Sehubungan itu, orang ramai yang berhasrat untuk menunaikan ibadat haji dan umrah menggunakan visa umrah dikehendaki mengikut dan menghubungi agensi pelancongan yang dibenarkan.